Assalamualaikum. Tahukah anda? Pada tahun 2024, maka genaplah 1 abad umat Islam hidup tanpa naungan alifah. Keadaan ini berpunca daripada peristiwa yang berlaku 100 tahun yang lalu. Peristiwa ini dinamakan Peristiwa Al-Thora Al-Arabiyah Al-Kubra atau dalam bahasa Inggeris The Great Arab Revolt. Sekitar Oktober 1916, Kapten T.E. Lawrence atau lebih dikenali sebagai Lawrence of Arabia tiba di Madinah dan bertemu dengan Amir Faisal, iaitu putera sulung kepada Sharif Hussein, pemerintah Haramain, penjaga 2 kota suci, lantikan Alifah yang berketurunan Bani Hashim. Misi Lawrence sebagai wakil Empire Britain adalah untuk merancang strategi bersama keluarga Sharif untuk menyerang kubu Madinah yang dipertahankan oleh Fakhri Pasha, seorang jeneral khilafah Turki Uthmaniyah Ottoman yang handal. Kehadiran Lawrence menyusuli persetujuan Sharif Hussein dan Henry McMahon, pesuruhjaya tinggi Britain di Mesir, untuk bersama-sama menentang khilafah Uthmaniyah. Ketika itu, Perang Dunia Pertama World War I telah berlangsung 2 tahun lebih di antara Pakatan Britain Perancis Rusia dan Pakatan Jerman Austria. Kerajaan Khilafah Turki Uthmaniyah yang ketika itu dikuasai oleh 3 pasha iaitu Talaat Pasha, Enver Pasha dan Jemal Pasha, telah menyertai Pakatan Jerman walaupun tidak dipersetujui oleh Alifah Mahmud kelima, Mehmed kelima. Keluarga Sharif yang telah lama tidak berpuas hati dengan pemerintahan Turki, membuat keputusan untuk berpakat dengan Britain demi membebaskan bangsa Arab daripada pemerintahan Turki. Britain telah memberi janji yang lumayan bahawa Britain akan menyokong Sharif untuk menjadi alifah kepada dunia Arab. Namun, apa yang tidak diketahui oleh Sharif ialah perjanjian rahsia di antara Britain dan Perancis yang bernama Perjanjian Sykes-Picot. Menurut perjanjian tersebut, wilayah Uthmaniyah selepas perang akan dibahagikan di antara Britain dan Perancis. Setahun kemudian, 1917, Britain juga mengadakan perjanjian Balfour dengan keluarga Rothschild, iaitu penaja gerakan Zionisme bahawa Britain akan mewujudkan sebuah negara Yahudi, Jewish National Home di Palestin. Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, wilayah Turki Uthmaniyah dibelah bahagi menurut perjanjian Sykes-Picot. Perancis mendapat Syria dan Lebanon, manakala Britain mendapat Palestin, Jordan dan Iraq. Britain tidak mengotakan janji McMahon terhadap Sharif. Malah, Britain memberi bantuan senjata kepada musuh Banu Hashim iaitu Bani As-Saud untuk memerangi Sharif. Belum sempat lagi Sharif menubuhkan khilafah, keluarga As-Saud telah pun menawan Makkah dan Madinah pada tahun 1924. Justeru, keluarga Sharif terpaksa meninggalkan Haramain. Keluarga As-Saud menubuhkan kerajaan yang bernama Arab Saudi. Manakala di Turki, para pemenang Perang Dunia Pertama, Britain, Itali, Greece cuba menguasai Turki. Mustafa Kemal telah bangkit menentang penceroboh-penceroboh asing. Mustafa Kemal menubuhkan Republik Turki dan dihormati sebagai Atatürk, bapa bangsa Turki. Pada 3 Mac 1924, khilafah dimansuhkan. Alifah ke-101, Sultan Abdul Majid II Abdulmesid II, dibuang negeri. Apa yang berlaku di Turki selepas itu, semua dah sedia maklum. Tentu ada pengajaran ibrah di sebalik sejarah. Kedua-dua Turki Uthmaniyah dan keluarga Sharif dan umat Islam secara keseluruhan ialah mangsa geopolitik yang kena game dengan percaturan kuasa-kuasa besar dunia. Britain sebenarnya hanya menganggap keluarga Sharif sebagai satu anak catur untuk menjatuhkan Uthmaniyah dan membolehkan Britain menguasai Masyriq, kawasan di antara Laut Mediteranean dan Sungai Euphrates yang strategik. Begitu juga dengan Jerman. Bukannya Jerman nak buat pakatan dengan Turki sebab pro-Islam.
Sebab-sebabnya hanya kerana ada musuh yang sama dengan Turki iaitu Russia, dan kerana nak cari titik pivot di Teluk Parsi untuk melancarkan kuasa projecting power ke Lautan Hindi yang dikuasai Britain. Begitu juga dengan Hitler semasa Perang Dunia Kedua. Bukannya Hitler anti-Yahudi sebab dia sokong perjuangan Palestin, tapi Hitler hanya menggunakan anti-Semitisme untuk mencari sokongan di kalangan negara-negara Arab. Dalam gambar, Amir Faisal Ibni Hussein menghadiri persidangan keamanan Paris Peace Conference di mana pemenang-pemenang Perang Dunia Pertama mengadakan rundingan. Lelaki ketiga dari kanan, sebelah bahu kiri Faisal ialah T.E. Lawrence. Lawrence agak bersimpati dengan keluarga Sharif dan telah mendapatkan hak memerintah Jordan dan Iraq untuk keluarga Sharif. Pemerintahan keluarga Faisal di Iraq digulingkan dalam kudeta berdarah pada tahun 1958, manakala keturunan Amir Abdullah, putera kedua Sharif masih memerintah Jordan sehingga pada hari ini. Inna Allah yab'atsu li hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha dinaha atau kama qala. Sesungguhnya Allah akan menghantar bagi umat ini bagi setiap kepala 100 tahun orang-orang yang akan melakukan tajdid bagi umat ini terhadap agama mereka. Yang setiap 100 tahun Allah akan melantik, akan memilih sebahagian daripada hambanya untuk memperbaharui agama ini. Maksudnya memperbaharui, mengembalikan ajaran Nabi Muhammad SAW yang dikelirukan pada satu zaman, dan juga mafhum daripada at-tajdid, pembaharuan, pendekatan yang digunakan pakai oleh mereka para ulama berkesesuaian dengan zaman. There's a famous hadith in Muslim Imam Ahmad and also in other books of hadith in which the Prophet ﷺ said that after every 100 years Allah will send somebody to revive the ummah. Man yujaddidu hadha ad-din, to revive it. Reviving means it was asleep, he'll wake it up. Somebody will. Even if you don't get right to the very top and you become the all-time mujaddid of this century, guess what? When you made that your goal and you spent your life doing your best to benefit the ummah. Jaddidu laha dinaha ay amra diniha, yakni memperbaharukan balik agama ini. Maka sesiapa yang menyeru kepada hal ini, bawa kita balik. Kita tengok ramai orang menyumbang. Allah sends over every century, every 100 years, a person who would renew the deen.